Salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kehadiran Jolo digugur dalam laporan audit 1MDB, kata saksi. Berita dipetik dari Agenda Daily. Berita sepenuhnya, kehadiran ahli perniagaan dalam buruan Lo Tiak Jo atau Jolo di dalam mesyuarat khas lembaga pengarah digugurkan daripada laporan pengauditan 1MDB. Pengubahan kandungan laporan audit itu dimaklumkan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madina Muhammad, 71 tahun, yang memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi sebagai saksi pendakwaan ke-12 dalam kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini. Beliau memaklumkan terdapat dua versi laporan pengauditan 1MDB milik Jabatan Audit Negara JAN. Madina berkata antara perkara yang digugurkan dalam laporan pengauditan 1MDB cetakan kedua adalah dapatan audit daripada dua versi penyata keuangan beraudit 1MDB tahun 2014 dan kehadiran Jolo. Katanya, berdasarkan minit mesyuarat khas lembaga pengarah 1MDB bertarikh 26 September 2009 yang dimaklumkan kepada JAN oleh 1MDB pada 19 Jun 2015, kehadiran Jolo tidak direkodkan dalam senarai. Temu bual JAN bersama bekas pengurus lembaga pengarah 1MDB Tan Sri Muhammad Baki Salih pada 19 Jun 2015 memaklumkan Jolo sebenarnya hadir pada mesyuarat berkenan. Beliau Muhammad Baki mengemukakan salinan minit mesyuarat berkenan kepada JAN yang mencatatkan kehadiran Jolo, katanya. Madinah berkata pada ketika itu laporan pengauditan 1MDB diklasifikasikan sebagai rahsia di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Katanya, oleh demikian beliau tidak dapat mendedahkan kewujudan dua versi laporan pengauditan 1MDB kepada mana-mana pihak. Bagaimanapun, pada 15 Mei 2018 saya mengklasifikasikan semula laporan berkenan sebagai dokumen terbuka. Ia berikutan kenyataan Perdana Menteri ketika itu pada 14 Mei 2018 yang mengarahkan laporan itu diklasifikasikan semula sebagai dokumen terbuka, katanya. Najib, 68 tahun, didakwa menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir audit 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Manakala bekas Ketua Pegawai Eksekutif Arul Kanda didakwa bersubhat dengan Najib dalam membuat pindaan ke atas laporan itu untuk melindungi Najib daripada dikenakan tindakan. Memetik laporan BH Online, Madinah berkata 4 daripada 10 salinan asal yang masih belum diagihkan diarahkan oleh bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang untuk dimusnahkan daripada simpanan JAN. Timbalan pengarah audit ketika itu, Datuk Nur Salwani Muhammad, memaklumkan kepada saya bahawa beliau menyimpan salinan asal laporan pengauditan 1MDB bagi tujuan mendapatkan arahan Ketua Audit Negara baharu iaitu saya sama ada laporan itu patut dimusnahkan atau tidak. Saya kemudian membuat keputusan untuk tidak memusnahkan laporan ini kerana ia mengandungi maklumat dan bukti material mengenai 1MDB, katanya. Madinah berkata beliau mendapat tahu bahawa laporan pengauditan 1MDB dicetak sebanyak 2 kali, iaitu yang pertama pada 2016, awal 2016 dan kali kedua pada 2 Mac 2016. Pada awalnya, laporan yang diserahkan kepada bekas Ketua Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib Razak Tan Sri Sukri Muhammad Saleh adalah laporan muktamad untuk pembentangan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC pada 24 Februari 2016. Bagaimanapun, kandungan itu diubah dengan menggugurkan beberapa perenggan melalui mesyuarat yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara pada ketika itu Tan Sri Dr. Ali Hamzah pada 24 Februari 2016, katanya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Setiap daripada komen anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.